Dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada yang amat berbahagia Datuk Seri. Saya Jiva Cassandra Abdul Mumin, merupakan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Sabah. Okey, sebelum tu minta maaf jika terpanjang sedikit sebab saya membawa suara 17,000 student. Okey? Make it short and pack. Okey. Saya ingin bertanyakan soalan dan mengajukan cadangan beserta tuntutan kepada yang amat berbahagia Datuk Seri berkaitan isu air yang kini menjadi pendebatan hangat di Sabah. Okey, yang pertama, saya laju-laju. Yang pertama berkenaan kes kecurian air oleh pendatang asing tanpa izin yang sukar untuk dibendung. Oleh itu, kami mencadangkan agar isu ini disemak imbang semula dan memantau dengan lebih ketat kegiatan parti di Sabah melalui kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sabah dan pihak berwajib. Sangatlah tidak adil di mana kita sebagai Bumi Putera yang sah tidak mendapat keperluan harian disebabkan oleh entiti-entiti berkenaan. Seterusnya, Kejap. Kenapa kurang sudah dia itu? punya brightness. Alright. Okey, seterusnya berikutan isu penyelenggaraan empangan Telibung 2 yang telah lama tertangguh disebabkan oleh kekurangan tenaga kontraktor dan sebagainya. Oleh itu, kami memohon bantuan dari pihak Kerajaan Persekutuan bagi membekalkan tenaga kerja kontraktor tambahan bagi mempercepatkan proses penyelenggaraan. Jika perlu, kami menuntut agar gesaan dibuat terhadap pihak berkaitan bagi menukar tender dalam tempoh yang ditetapkan tanpa sebarang penangguhan. Tambahan, berikutan isu skandal 1.2 juta pada 2016, kami warga Sabah juga menuntut jawapan ke mana perginya duit rampasan itu, adakah dikembalikan untuk proses penyelenggaraan atau sebaliknya. Okey, yang terakhir adalah isu yang berpusat di UMS sendiri. Untuk makluman Datuk Seri, sumber air di Sabah yang kurang menyebabkan kami dan pengurusan universiti terpaksa mengeluarkan duit bagi projek penggerudian air bawah tanah dan pusat rawatan air bawah tanah dan air hujan yang memakan kos RM230,000 bagi satu pusat rawatan. Dan dalam perancangan, pihak UMS akan membuka 3 pusat rawatan bagi setiap kolej kediaman. Dan jumlah keseluruhan adalah RM690,000. Boleh dikatakan kami di UMS terpaksa menggunakan kos sebesar ini bagi mengurangkan kesan masalah air di universiti, sedangkan universiti lain tidak perlu berbuat demikian kerana tiada masalah air. Justru kami memohon respon daripada pihak yang amat berbahagia Datuk Seri berkaitan tuntutan kami kerana suka saya petik kembali kenyataan yang pernah Datuk Seri keluarkan sebelum ini. Yakni, kalaupun perlu berbilion ringgit, kita mesti selesaikan isu air tahun ini juga. Baik, terima kasih. Terima kasih juga atas usaha Datuk Seri dan menteri-menteri serta agensi tertentu. Seperti yang Datuk Seri umumkan baru sahaja tadi, di mana semua masalah air ini akan settle by the end of the year. Itu sahaja soalan dan tuntutan dari kami dan saya sendiri, Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Sabah. Terima kasih. Baik. Mana nak Chancellor? Mana kalau RM700,000 itu cukup untuk gerudi air? Total yang diperlukan berapa? Okey. Ya, satu gerudi air RM700,000 campur 3. Okey, saya luluskan RM3 juta untuk itu. Wow! Sebab saya tidak mau anak-anak beres. Dan saya nak sebut di sini, ini keadaan yang sukar. Saya ambil alih jawatan Perdana Menteri dalam keadaan hutang RM1.5 triliun. Ya. Jadi bila minta wang bukan semudah itu, tapi saya bercakap dengan conscience. Bagaimana saya boleh, kalau anak saya dan saudara, anak-anak, saya anggap seperti anak saya. Ya. Nak mandi pun susah, air tak cukup. Nak belajar. Betul. Jadi oleh itu, terima kasih Presiden. Berapa juta tadi nak? 3 juta. Okey. Banyak sangat lupa. KPPE tadi pegawai saya dah kan. Cuba rekod dan dalam
Beberapa hari ini kita pastikan wang itu disalur bersama dengan kerajaan negeri. Jadi jangan ganggu mahasiswa-mahasiswi, jangan ganggu staf, itu tanggungjawab kerajaan persekutuan. Alhamdulillah. Baik. Cuma yang lain itu termasuk soalan tentang wang yang dikutip 2019 itu saya telah pun minta SPRM teliti semula dan beri penjelasan mengapa wang itu, kemana wang itu dan mengapa tindakan susulan tidak diambil. Tapi saya harus hormat sistem pemerintahan. Saya tidak boleh berucap bagi pihak SPRM. Saya hanya boleh beritahu SPRM harus jalankan tugas dia dengan telus. Baik. Yang ketiga, soal apa tadi lagi? UMS selesai. Empangan Telibung, kebetulan Ketua Menteri sudah pun lapor kepada saya pagi tadi dan esok kita finalize bahawa kerajaan negeri sudah pun ambil tindakan dan projek itu berjalan ikut jadual. Wow. Sepangkas itu. Baik. Baik. Terima kasih, Presiden. Baik, untuk yang seterusnya, kita akan kumpulkan. Cuma nak lengkapkan, Naib Chancellor, esok pagi buat surat betul permohonan dan kos dia. Anda semua saksi. Baik, untuk yang seterusnya, soalan kita akan ambil daripada dua orang. Kita akan kumpulkan dahulu dua soalan, pastikan ia ringkas dan padat. Barulah akan dijawab oleh Datuk Seri. Baik, kita teruskan. Kalau boleh, pilih yang sebelah kiri pula. Ali Fenzul, where are you? Mana? Banyak sangat tangan mengangkat ni. Sabar biar macam ni. Dia sangat interaktif. Okey. Di mana dia? Oh, over there. Ya, sila perkenalkan diri, asal dan juga soalan. Assalamualaikum dan selamat petang. Tahniah Datuk Seri. Saya ada soalan ini. Tapi ini secara spontan. Nama saya Yusri Sulaiman. Saya pelajar pasca siswaza. Sedang mengambil ijazah sarjana Doktor Falsafah dalam bidang sejarah. Begini, saya ada soalan. Berdasarkan saya baca melalui persekutuan dan saya sebagai anak Sabah lah, masa dalam kemerdekaan lah daripada Tunku Abdul Rahman kan sampai sekarang, dan dia sudah dijanjikan dalam beberapa bilion tapi tidak dapat disalurkan. Ini berdasarkan saya baca dokumen lah di Arsip Negeri. Jadi itu, adakah apa pandangan kepada Datuk Seri mengenai sistem pemerintahan itu sendiri, persekutuan? Saya akui di Sabah ini sebagai dalam Malaysia, kita adalah Sabah adalah partners kepada persekutuan, tapi ada masih berlakunya percanggahan daripada dalam sistem pemerintahan itu. Apa pandangan Datuk Seri? Okay. Seperti yang saya sebut kepada anak-anak tadi, baca satu sumber, mesti cek dengan sumber yang lain. Itu yang dikatakan critical thinking. Kalau sumber daripada persekutuan sahaja, kadang-kadang tafsirannya itu tidak memihak kepada Sabah dan Sarawak. Kalau baca kadang sumber yang ekstrim daripada Sarawak atau Sabah, seolah-olah seluruh dana dan peruntukan itu hanya untuk Sabah dan Sarawak. Kita harus lihat pertamanya apa dia peraturan perjanjian Malaysia 1963. Dan kita teliti, ada yang dijanjikan yang belum ditunaikan. Dan kalau sudah lihat 6 bulan yang lalu setelah saya ambil alih, itu keutamaannya. Dan apa yang diputuskan kita laksanakan. Saya ingat hampir keseluruhannya, termasuk memberikan ruang projek-projek dilaksanakan sendiri oleh negeri. Kemudian ada bayaran tahunan yang dulu dikekalkan dari tahap yang lama, sekarang kita tingkatkan. Tambahan double daripada peruntukan awal. Dan kalau sudah lihat umpamanya proyek-proyek yang saya umumkan tadi, untuk Sabah itu tertinggi dalam belanjawan madani tahun lalu yang saya umumkan. Sabah dan Sarawak itu tertinggi.
ada ahli parlimen pembangkang yang mengkritik saya. Dia kata Anwar atau Menteri Kewangan tidak adil kerana berikan terlalu lebih keutamaan kepada Sabah Sarawak ketimbang negeri di Semenanjung. Saya jawab, kita beri berdasarkan keperluan. Ada juga negeri seperti Kelantan ada masalah air yang besar. Negeri-negeri lain bekalan air itu jauh lebih baik. Jadi kalau kita belanja lebih tinggi di Sabah, itu kerana keperluan. Jalan, negeri-negeri lain pun ada juga lubang-lubang, tapi tidak separah Sabah. Maka peruntukan itu lebih. Jadi bagi saya, perjanjian MA 63 itu sebagai asas. Tetapi kita beri ini keperluan. Apa dia keadilan? Keadilan itu artinya meletakkan sesuatu di tempatnya. Keadilan itu bukan sama rata. Bukan peruntukan maknanya 1 bilion untuk Selangor, 1 bilion untuk Sabah. Tidak. Keperluannya. Saya kata tahun ini, saya ada satu keputusan yang sangat drastik. 2023, saya nak noktahkan kemiskinan tegar di seluruh negara. Dan kebetulan, jumlah kemiskinan tegar tertinggi itu di Sabah. Maknanya peruntukan tertinggi untuk kemiskinan tegar akan disalur ke Sabah. Ini bukan kerana saya pro Sabah atau tidak setuju dengan Pulau Pinang. Ini kerana keperluan. Jadi saudara patut percaya. Jangan pakai rekod arkib betul. Banyak ketempangan-ketempangan dulu. Ada salah Semenanjung, ada salah Sabah. Ada salah pimpinan Semenanjung, ada salah pimpinan Sabah. Ada yang Semenanjung yang menyakau, ada yang di Sabah juga menyakau. Jadi sekarang ini kita nak ada prinsip tata kelola di mana kita hentikan keterlanjuran dan pastikan keadilan bagi setiap rakyat di negara ini sama ada itu di Kedah atau di Perlis atau di Sabah. Itu pendirian saya sekarang ini. Dan saya percaya dalam perbincangan saya dengan Ketua Menteri Tuan Haji Ajiji dan Premier Sarawak Abang Johari, dan saya sampaikan juga kepada Ketua-Ketua Menteri dan Menteri Besar di Semenanjung, ini pendirian kita. Dan kalaupun saya katakan dikritik, saya beritahu kepada ahli parlimen pembangkang itu, kamu itu jangan terlalu jahil dan dangkal sehingga tak faham apa dia arti Malaysia dan perjanjian 1963. Kalau dia faham, selamat. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Seri. Seterusnya, siapa lagi ada soalan? Kalau boleh di kalangan orang awam. Assalamualaikum. Kat mana tu? Siapa tu? Saya. Mana sebelah kanan? Oh tu. Oh ni. Sorry, tak nampak ramai. Okey, silakan. Nama, asal, soalannya. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan bin Idris, berasal daripada Seremban Negeri Sembilan. Okey, saya nak bertanya tentang soalan untuk pasal mahasiswa sendirilah. Okey, seperti yang kita tahu, kita ni merupakan pelajar keluaran COVID dan ekonomi sekarang sedang tidak stabil. Jadi saya nak tanya untuk kerajaan sendiri, apakah jaminan untuk fresh grad bila kami grad nanti? Apakah jaminan sebab kita lihat sekarang ni gaji basic untuk diploma dengan degree sangatlah tidak relevan dengan harga barangan sekarang ni. Jadi kalau ada plan, bilakah terlaksananya dalam jangka masa berapa lama jaminan tu akan, plan tu akan terlaksana? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, yang perlu dibuat sekarang belajar betul-betul biar cemerlang. Yang lain ni kita sedang berusaha. Semalam saya panggil wakil-wakil bank, wakil-wakil peniaga, tanya tentang bagaimana kita cadangan-cadangan baru untuk kita tingkatkan. Kerana iklim ekonomi dunia umumnya itu sekarang ni jatuh, merosot sedikit. Termasuk negara China. Bila negara China jatuh, ekspor kita juga terjejas sedikit. Tetapi ada berita baiknya, iaitu kalau tengok suku tahun pertama, pertumbuhan Malaysia itu 5.7%, tertinggi banding dengan China atau Vietnam atau Indonesia. Jadi kita masih dapat. Kemudian pelaburan, saya ke negara China baru-baru ini, dan pelaburan
yang dijanjikan itu mencecah 170 bilion ringgit dan sebahagiannya saya cadangkan kepada mereka ya di Selangor, di Johor, di Pulau Pinang, bahanlah di Terengganu, di Pahang, di Sabah dan di Sarawak. Jadi bila pelaburan itu sampai baru dia boleh membangkit dan memacu pertumbuhan yang lebih. Apakah boleh kita janji dan jamin sepenuhnya? Saya tidak boleh janji begitu. Cuma yang saya boleh buat, kita harus kerja sekuat mungkin, politically stable dan dasar jelas dan seluruh kekuatan kita, persekutuan negeri, kita cari jalan supaya percepatkan proses pembangunan. Kita ada umpamanya untuk suku tahun pertama tahun ini ketimbang suku tahun pertama tahun lalu 2022 perbelanjaan itu jauh lebih baik. Tetapi saya beritahu kepada para pegawai, saya perjumpaan dengan semua ketua-ketua setiausaha dan ketua pengarah dan jemaah menteri, saya kata saya tak puas hati. Projek itu harus dicepatkan supaya kita boleh gerakkan ekonomi itu lebih pantas dari yang pernah kita capai sebelumnya. Kalaupun tidak daripada dana luar, dana yang telah diperuntukkan. Dan dalam beberapa perkara yang basic seperti mana saya sebut, yang diulang oleh Presiden tadi, iaitu kalau ia menyentuh soal hidup rakyat, kemiskinan tegar, soal air, soal jalan, itu terpaksa kita cari jalan termasuk berhutang semata-mata untuk menyelamatkan masalah rakyat. Now, apakah ada kemungkinan naik sedikit gaji? Saya agak optimis tetapi saya tidak berani berjanji, melainkan beberapa projek seperti TVET. TVET sekarang saya minta umpamanya, kalau TVET itu di Kimanis, maka Petronas ambil alih. Atau di Proton di Pekan Pahang, Proton ambil alih TVET itu. Dengan cara sedemikian, bila dia latih, gaji lulusan TVET itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi untuk mahasiswa, saya boleh hanya pesan, belajar gaji-gaji, jalankan tanggungjawab dengan baik dan insya-Allah keadaan lebih baik. Baik, terima kasih Datuk Seri. Baik, soalan yang seterusnya mungkin boleh ambil dari sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana boleh ambil alih tugas pengurusan? Salam sejahtera. Dia patut N yang putuskan. Terima kasih Datuk Seri yang amat Muhammad Datuk Seri. Salam reformasi, salam Malaysiaku Madani. Ya. Saya penjawat awam Datuk Seri, berkhidmat 22 tahun di Federal Agency di Labuan dan hadir pada hari ini selepas 22 tahun saya adalah alumni UMS dan aktif di dalam MPP pada masa itu. Saya mengucapkan salam perpaduan juga kepada rakan-rakan, alumni, guru-guru saya, profesor-profesor ada di sini. Ya, saya nak mengajukan satu permintaan kepada Datuk Seri agar dapat mempermudahkan tujuan kami, saya sendiri dan beberapa sebenarnya rakan-rakan untuk dapat meneruskan pelajaran. Dan saya telah mendaftar di UMS untuk program MBA. Dan apa yang saya nak minta di sini ialah adanya satu kemudahan daripada kerajaan kepada kami, Datuk Seri, supaya diberikan kelulusan cuti belajar, sama ada bergaji separuh gaji atau sepenuh gaji. Yang saya dapat 3 kali dah saya merayu, hanya diberikan kelulusan cuti belajar tanpa gaji. Dan pada bulan 9 saya akan mengikuti program di UMS dan saya mohon adanya kemudahan diberikan peluang kepada kami Datuk Seri supaya dapat kami meneruskan. Boleh dipertimbangkan tapi kita kena teliti dulu. Kalau sekarang 10,000 penjawat awam nak ambil masters, jadi 10,000 tak ada orang kerja. Terima kasih. Terima kasih. So there may be a quota. Terima kasih Datuk Seri. Okey, terima kasih. Rektor tolong ambil tolong ambil perhatian. Tengok berapa orang Baik, kita akan soalan yang seterusnya. Mungkin sebelah sini, kita beri peluang kepada yang ada sebelah sini. Okey, anda. Sila kenalkan nama, soalan.
Salam sejahtera Datuk Seri. Nama saya Jacob Petrus. Saya merupakan timbalan dari Presiden untuk Persatuan Mahasiswa Sabah Universiti Putra Malaysia. Persoalan saya dekat sini berkenaan dengan isu tiket penerbangan pulang ke Sabah. Actually, saya this is one of my situation yang berlaku. Saya juga bekas pelajar daripada UPMKB yang mana kami sering mengalami masalah tiket penerbangan yang terlalu mahal. Yang mana sampai boleh saya katakan dalam setahun cuma 2 kali sejak saya sempat balik Tawau. Yang mana satu tiket sejak pulang dan balik sudah cecak 1,000. Kalau 2 kali balik 2,000. Belum lagi campur dengan kos sara hidup kami di universiti lah. Mostly yang orang bilang perantau ni Datuk Seri. So kiranya adakah inisiatif atau cadangan daripada Kerajaan Malaysia Madadi ini untuk membantu pelajar, terutamanya pelajar yang merantau ke luar negeri untuk menyambung pelajaran mereka. And then sambungan, adakah bantuan tersebut hanya orang bilang berterusan atau one hit wonder? Baik. Dia sudah kena faham ya, faham flight ini itu urusan syarikat swasta. Dia bukan kerajaan, bukan ada syarikat penerbangan yang boleh subsidize. Itu prinsip dia. Sebab itu bila Kerajaan Sarawak Premier Abang Johari cadang untuk adakan syarikat penerbangan baru Sarawak dan minta supaya Kerajaan Sabah juga bersama untuk dapat mengurangkan kos, saya segera berikan persetujuan supaya ada competition untuk lower the cost. Menteri Pengangkutan baru-baru ini untuk menghadapi cuti keamatan, gawai dan kemudian nanti hari raya dan sebagainya. One off masa cuti-cuti itu, kita ambil sanggup mana kerajaan akan menyewa charter pesawat supaya kos itu boleh di sekitar RM300-350 kalau daripada KL ke sini dan orang sini pulang ke Semenanjung. Tetapi boleh kita panjangkan kalau ada keperluan untuk kawasan di Sabah atau di Sarawak. Saya setuju, maknanya memang kos itu keterlaluan. Kos kadang dari Miri ke Kuching, kalau tak salah saya diberitahu. Itu sampai kos seperti mana Kuala Lumpur ke Delhi. Ya. Jadi memang tidak munasabah. Dan ini kebetulan kita dah bincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Sebab itulah Kementerian Pengangkutan mencadangkan supaya dalam kes-kes tertentu kerajaan ambil alih tugas untuk menyewa charter flight untuk memastikan kadar itu dapat diturunkan. We're thinking about it, but unless there is a fair competition, it's a problem. You can't force the airline to lower the prices. It's a private company. Tapi kita telah tekankan kepada syarikat-syarikat ini bahawa tidak munasabah, kos terlalu tinggi. Ada beberapa cadangan lain, mudah-mudahan kita dapat segerakan syarikat baru yang Sabah Sarawak ini sekurang-kurangnya boleh selesaikan masalah lingkungan Sabah Sarawak. Tetapi bagi pihak Kementerian Pengangkutan telah pun mengumumkan beberapa langkah termasuk penyewaan charter flight untuk sekurang-kurangnya musim percutian, gawai, keamatan, raya puasa, Chinese New Year dan sebagainya. Baik, terima kasih. Seterusnya, Zul dan Alif, di mana anda berada? Sebab mikrofon ada dengan mereka. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Saya merupakan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Sabah dan kita pernah bertemu Datuk Seri di sesi dialog bulan lalu di UiTM Shah Alam. Okey, baik. Soalan saya ringkas, yang mana IPTA khususnya Universiti Awam di Sabah ini cuma ada 2, Datuk Seri, iaitu UiTM Sabah dan juga Universiti Malaysia Sabah UMS. Dan seperti kita maklum, UiTM itu antara yuran IPTA yang murah dan 80% di UiTM itu adalah B40. Dan bila ini terjadi, pengurangan IPTA khususnya UiTM itu di Sabah ini sendiri, yang mana banyak lepasan SPM ataupun STPM terpaksa berhijrah macam saudara di sana bilang tadi, ke Semenanjung. Dan menyebabkan kos-kos yang tinggi. Apalagi kalau pelajar itu berada di luar bandar. Di Sabah ini besar.
Dan soalan saya, sama seperti saudara itu, apa inisiatif dari kerajaan sekarang? Kalau bukan pasal kos penerbangan kita, apa yang boleh kerajaan sumbang kepada mahasiswa sekarang untuk mengurangkan kos sara diri yang terpaksa berhijrah ke Semenanjung? Dan apa pandangan Datuk Seri sendiri untuk pertimbangan keperluan penubuhan Universiti Awam yang baharu di Sabah, khususnya penambahan cawangan UiTM di Sabah ataupun penambahan kos pengajian untuk keperluan mahasiswa B40 di Sabah ini? Terima kasih, Datuk Seri. Terima kasih. Penumbuhan universiti baru ini, walaupun dalam perancangan ini, patut tanya Timbalan Menteri KPT ada. Saya Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Tapi saya setuju penambahan umpamanya universiti macam UiTM Sabah dan juga UMS ini sudah universiti agak besar, ya, jumlah pelajar. Jadi dia fikir sama ada kita harus besarkan kapasiti, kerana universiti, kalau universiti terkenal di dunia dia 30,000, 40,000 itu dianggap lumayan. Ataupun yang baru, itu tentunya KPT akan kemukakan kepada Jemaah Menteri pada ketikanya. Tapi tentang kos untuk pelajar-pelajar yang miskin itu memang dalam rencana kita ini satu permasalahan. Saya kalau ikut dari segi pendapat saya, ya, pendidikan tu hak asasi. Dan sebaik mungkin mana-mana kerajaan bertanggungjawab harus memiliki mengurangkan beban dan memberikan charge atau kadar yang paling minima supaya pelajar atau mahasiswa tidak terasa terbeban dengan kos yuran dan beberapa kos lain. Itu dari segi prinsipnya. Apakah mampu kita laksanakan segera? Saya tidak fikir begitu kerana negara kita sudah terbeban dengan hutang yang besar dan defisit yang tinggi. Dan kita mampu berhutang sedikit tapi tidak boleh lebih daripada yang ikut unjuran kita, kerana saya tidak mahu defisit negara kita itu terus membengkak. Bila defisit membengkak, confidence tidak ada, pelaburan tidak akan sampai. Jadi sementara saya setuju dengan usul, memang kita harus melihat cara berperingkat. Sebab itu saya kata, kalau kita noktahkan kemiskinan tegar, dia tentunya B40. Kemudian kita tengok rencana-rencana lain yang kita bantu. Tadi kepada tentera saya umumkan, penjawat awam dia dapat allowance untuk orang Sabah Sarawak yang ke Semenanjung dan orang Semenanjung ke Sabah Sarawak. Tetapi kadar dia itu lebih tinggi daripada kadar untuk tentera. Ya. Jadi tadi saya umumkan supaya kadar itu disamakan. Jadi itu pun menelan kos lagi. Jadi kita ambil peringkat demi peringkat. Tapi yang penting untuk B40 seperti sudah tahu, untuk nelayan, untuk petani, untuk pekebun kecil getah, untuk pekerja yang miskin, itu tiap sektor itu kita telah tambah peruntukan. Saya tambah umpamanya. Dan kalau maknanya ini sama ada kita nak bantu langsung kepada mahasiswa atau ibu bapa mereka. Jadi peringkat awal dalam belanjawan madani baru ini di semua sektor ini, nelayan, petani, pekebun kecil getah, itu kita berikan peruntukan kepada mereka untuk mengurangkan beban. InsyaAllah untuk tahun depan kalau nampak hasil kita itu bertambah, saya boleh kurangkan beban di kalangan mahasiswa. Nah, tapi kalau bekalan air, saya selesaikan sudah tadi. Baik, Alif, Azul, mungkin boleh bagi peluang kepada mereka yang berada di belakang. Assalamualaikum. Lepas sini belakang. Di sini. Sebelah Assalamualaikum mana? yang berhormat, yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya Dr. Suraya Haji Bungsu, alumni UMS. Saya adalah seorang guru sekolah menengah di daerah Beaufort dan saya ingin membawakan satu perkara berkaitan dengan isu kekurangan guru. Kekurangan guru di Malaysia dan Sabah tidak terkecuali. Baik, kekurangan guru di daerah saya ingat
dia dalam tahap yang kritikal. Ini saya melihat pengalaman saya sebagai seorang guru. Dr. Suraya, ya. Minggu lalu kalau teliti ucapan Menteri Fadlina, dia telah umumkan bahawa telah dibuka peluang pengambilan guru-guru untuk menampung kekurangan. Itu sudah dijawab minggu lalu. Boleh saya teruskan? Boleh tambah saja. Tapi ya. Jawapan sudah diberikan. Patut Suraya baca kenyataan Menteri. Untuk menjadi Malaysia Madani, saya ingat pendidikan perlu diperkasa. Dan sekarang kita di tahap 1:40, sedangkan negara maju adalah 1:20. Dalam daerah saya ada beberapa mata pelajaran yang terpaksa ditutup akibat kekurangan guru yang sangat kritikal. Sebagai contoh, mata pelajaran seni visual, pendidikan agama Islam. Itu kena tulis surat lah, detail tu. Ya, kalau tiap sekolah bagi penerangan macam itu, kita tak ada soalan lain. Jadi saya cadangkan sebab Menteri sudah jawab, bukan saya nak sekat. Menteri sudah jawab minggu lalu. Dan ini terpakai bagi kawasan-kawasan, termasuk kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Saya teliti seluruh ucapan Menteri Pendidikan. Hello. Jadi oleh kerana Menteri sudah jawab, melainkan ada tambahan yang lain. Suraya, maaf, tapi oleh kerana dah jawab, tak perlu saya, bila Menteri dah jawab, tak payah Perdana Menteri tambah. Baik. Baik, terima kasih Cikgu Suraya, terima kasih Datuk Sri. Baik, Datuk Sri. Lepas ini soalan daripada yang atas, kita mau bagi peluang yang sama rata pada semua orang yang ada di sini, okey? Baik, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk Sri. Saya Fazrul Nizam bin Mausa yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Kota Kinabalu. Datuk Sri, seperti mana rakan-rakan Presiden dan juga YDP MPP menyuarakan suara mahasiswa masing-masing, maka saya juga ingin menyuarakan suara mahasiswa Politeknik Kota Kinabalu. Saya cuba untuk ringkaskan persoalan saya. Datuk Sri, Daya Mencipta merupakan antara 6 nilai teras Malaysia Madani yang sedang diusahakan oleh kerajaan. Bagi mendokong nilai tersebut, penglibatan mahasiswa-mahasiswi dalam aktiviti luar bilik kuliah adalah sangat penting. Justru, keperluan tambahan fasiliti seperti kenderaan, contohnya bas, coaster atau van, dan dana bagi pengurusan aktiviti pelajar adalah sangat diperlukan oleh kami mahasiswa-mahasiswi Politeknik Kota Kinabalu. Menaik taraf atau pembaikan infrastruktur untuk 15 buah kolej kediaman, terutamanya perabot di Politeknik Kota Kinabalu adalah sangat kami harapkan. Selain itu, capaian kerjasama bersama pihak ataupun agensi berkaitan adalah diperlukan untuk memastikan program food bank yang telah dilaksanakan oleh MPP untuk dapat diteruskan program tersebut. Maka Datuk Seri, saya rangkumkan 4 perkara seperti yang saya katakan tadi dalam soalan saya. Apakah laluan, kaedah ataupun cara terbaik dan pantas yang boleh diambil oleh MPP untuk memohon keperluan tambahan fasiliti seperti kenderaan, bas, coaster dan van. Yang kedua, dan mendapatkan dana bagi pengurusan aktiviti pelajar. Yang kedua, menaik taraf atau pembaikan infrastruktur 15 buah kolej kediaman Politeknik Kota Kinabalu, terutamanya berkaitan dengan perabot. Dan yang terakhir, Datuk Seri, membentuk capaian kerjasama bersama pihak atau agensi berkaitan adalah diperlukan bagi memastikan program food bank yang telah MPP usahakan sebelum ini dapat diteruskan. Terima kasih, Datuk Seri. Terima kasih. You dari mana? Dari mana? Dari Politeknik Kota Kinabalu. Tahu Politeknik dari tempat-tempat. Kota Belud Sabah. Okey. Baik. Terima kasih. Cuma kalau boleh detail itu boleh dikemukakan. Cuma kalau kita lihat umpamanya keperluannya kalau infrastruktur, kerusakan itu bagi saya keutamaan. Mungkin di antara bas dengan van mungkin kita consider satu. Kita kerana kekangan keuangan yang ada. Tapi kalau boleh minta diusulkan ya, supaya kita boleh kirim staf untuk dari Kementerian Pendidikan Tinggi untuk melihat apakah benar kerusakan itu seperti mana kita lihat perumahan macam di Lok Kawi tadi. Perumahan tentera yang teruk sangat. Jadi terpaksa saya buat crash program walaupun untuk sekolah-sekolah daif ini, kalau betul kategori daif, kita telah belanja untuk tahun ini
sekolah dan klinik daif. Ya, tengok ya. Maknanya kita dah berpuluh tahun perbelanjaan maintenance itu lemah sekali. Sehingga kan bila saya tanya Menteri Kesihatan Dr. Zaleha dan Menteri Pendidikan Tinggi Khalid dan juga Menteri Pendidikan Fadlina, saya kata beri saya jumlah keperluan sekolah daif, tandas rosak di sekolah, ya, klinik yang rosak, itu diperlukan untuk tahun ini 1.4 bilion ringgit. Saya tanya itu kerana pengalaman saya kalau saya jadi ahli parlimen Port Dickson, pergi ke sekolah-sekolah, ada sekolah 8 tandas, 4 rosak. Ada sekolah 4 tandas, 3 rosak. Jadi saya kata bagaimana kita harus latih anak-anak kita, kita kena beratur macam filem Bujang Lapuk Piramli dulu. Jadi saya kata tak mengesabah. Ya, jadi untuk itu kita belanjakan. Jadi perbelanja tinggi. Sekarang bila saya lihat, saya kata saya melawat tadi Lok Kawi Tentera, rumah-rumah itu parah. Bumbung bocor, pintu tidak ada. Jadi terpaksa kita luluskan. Jadi saya setuju dengan Presiden tadi. Kita akan ambil langkah-langkah. Tahun ini sekolah daif, klinik daif. Tahun depan saya kata projek perumahan tentera, polis, pegawai kerajaan yang agak parah. Jadi itu yang kita boleh buat. Kita reserve 2 bilion, 3 bilion untuk 1 tahun untuk selain daripada projek-projek pertanian, ekonomi yang lain. Ya. Jadi Saudara Presiden boleh tulis dan peringatkan. Okey. Baik, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya dari bahagian atas tu saya kira. Selamat sejahtera, maaf terganggu sini. Okey, esei bernama Mancuntang yang merupakan salah satu mahasiswa orang kelainan upaya Universiti Malaysia Sabah yang berasal dari Seremban Negeri Sembilan dan Khusus. Maka soalan esei adalah mengenai kebajikan ataupun untuk mahasiswa orang kelainan upaya. Sebab setahu esei dari tahun lepas ada orang tanya kepada TNC Prof Rahman pasal yang industri itu. Sebab sejak kebelakangan ini banyak juga ada isu OKUT tindas macam tidak dapat mendapat pekerjaan sebab ramai macam-macam alumni ataupun graduan orang kelainan upaya yang ingin mendapat pekerjaan yang ingin dapat pekerjaan yang sama rata dengan orang normal ataupun orang normal, tapi masalahnya tidak dapat mendapat pekerjaan seperti macam pekerjaan latihan industri ke ataupun macam kerani. So soalan saya esei ingin tanyakan kepada Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima, bagaimana mau memperkasakan kebajikan OKU supaya mahasiswa OKU yang graduan dapat memasuki pekerjaan macam seperti latihan industri, macam industri kereta ataupun pekerjaan pejabat peluang pekerjaan sama seperti rakyat yang normal. Itu saja daripada esei. Sekian, terima kasih. Dia sekarang ini umpamanya untuk bank, jabatan-jabatan kerajaan, kita boleh letakkan syarat. Dan untuk swasta, itu agak sukar sedikit. Kerana dia ada pilihan sendiri. Kita tak boleh paksa swasta itu ikut. Melainkan kita kata, cari jalan, beri ruang. Tapi untuk kerajaan, saya tahu di bank-bank sekarang, di jabatan-jabatan kerajaan, memang diperuntukkan satu kota supaya diberikan kelonggaran mengambil anak-anak OKU bekerja. Tapi oleh kerana sudah bangkitkan, insyaAllah saya akan bawa semula untuk pertimbangan ke Jemaah Menteri mencari jalan dan kaedah baru untuk menambah peluang OKU bekerja. Baik. Terima kasih esei, terima kasih Datuk Seri. Baik, saya kira kita masih ada masa ya. Baik, seterusnya mohon yang ada di bahagian belakang soalannya. Silakan. Sebelah kiri, kanan. Sebentar ya sebab mikrofon ada di belakang. Kan tak habis-habis orang puji aku pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat, nama saya Nurul Insyirah binti Azman daripada Fakulti Pengkomputeran dan Informatik. Baiklah, concern saya sebagai student iaitu concern kami
pelajar semua, goal kita untuk masuk universiti adalah untuk menjadi golongan intelektual seperti apa yang berhormat jelaskan tadi. Okey, dekat sini persediaan pelajar untuk menjadi pekerja yang berkualiti adalah pada tempoh internship. Dan masalahnya, universiti tiada usaha sama dengan industri untuk memastikan latihan yang berkualiti dan praktikal menyebabkan student dengan sendiri mencari tempat mereka. Especially dekat Sabah, bagi internship sangat kurang bidang yang profesional. Dua isu wujud di sini. Yang pertama, student tidak dapat praktikal yang menyediakan dia menjadi pekerja yang berdaya saing, dan seterusnya berlaku pembaziran talent, berlaku pembaziran skill. Dan soalan saya, apakah inisiatif kerajaan untuk memastikan pelajar amali agar mereka dapat pengalaman dan sifat daya saing yang secukupnya semasa internship? Adakah program seperti MyStep dapat diwujudkan dengan industri semasa? Itu saja yang berhormat. Baik, terima kasih. Beratlah jadi kerajaan ni. Bagi belajar, lepas tu dia suruh repair perabot, dia suruh tambah perabot, kemudian bagi lulus, kemudian internship pun saya nak kena cari. Kalau gitu baik-baik. Cadangan tu baik. Maknanya harus ada usaha. Kadang-kadang nak suruh mahasiswa sendiri. Itu mungkin sukar. Mungkin saya akan bincang dengan Menteri Pendidikan Tinggi atau Menteri Sumber Manusia. Ikutlah ke program. Supaya universiti sendiri ada jalan supaya dari awal ada jaringan dengan industri atau syarikat-syarikat swasta supaya dapat digalakkan ya, berikan peluang internship. Saya semasa jadi ahli parlimen sendiri pun ya, saya beri ruang masa ketua pembangkang kepada mahasiswa, tapi tentunya mahasiswa kena dekat dengan parlimen. Kalau tidak, kalau dari Sabah kan problem. Jadi untuk itu jawapannya ialah kita akan usulkan supaya universiti, itu mungkin HEP, cari jalan supaya ada rangkaian ini dan membantu mempercepat proses penerimaan internship mahasiswa. Ya, setakat itu saya boleh jawab. Terima kasih Datuk Sri. Baik, seterusnya. Mikrofonnya ada di mana? Silakan. Yang ada pegang mikrofon sekarang. Ali Fenzul, where are you? Situ. Okey, silakan. Siapa nama? Asal mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryadi. Saya Ketua PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia Sabah. Kepada yang terhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim, yang terhormat dan berbahagia, ada satu pertanyaan, soalan yang saya lihat bahwa banyak sekali pelajar Indonesia yang studi di Malaysia umumnya, ada sekitar 12.000 orang. Di Malaysia, di Sabah, ini sebagai KPPI itu ada 100 orang di sini. Yang kami akan tanyakan adalah bagaimana Datuk Sri melihat peran pendidikan dalam memperkuat hubungan bilateral dan bagaimana pemerintah Malaysia mendukung pertukaran mahasiswa serta kolaborasi penelitian antara kedua negara. Terima kasih. Baik. Soalan dia, peran itu peranan. Penelitian is penyelidikan. Jangan salah fahamlah yang teliti lain. Ya, baik. Soalannya sekarang ini hubungan dua hala atau sini disebut bilateral itu sangat baik. Kita kunjungan saya ke Indonesia dan minggu depan Presiden Jokowi akan datang ke Kuala Lumpur dan Putrajaya. 9 akhir bulan tak salah saya. Jadi ini untuk memperkukuh hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama ini tentunya perdagangan, pelaburan, kerjasama industri, kerjasama strategi dan kerjasama dalam bidang pendidikan. Mahasiswa di Malaysia di Indonesia pun
10,000, mahasiswa Indonesia di Malaysia pun 10,000. Jadi tentunya kehadiran mahasiswa kedua-dua negara itu membantu meningkat kefahaman dan juga kerjasama dan budaya. Jadi saya anggap ini satu pendekatan yang positif. Soal penyelidikan di sana sebut penelitian, beberapa universitas yang saya faham ya, UI, Universitas Gadjah Mada, UNPAD, ITB, Pejajaran, Medan, berapa memang ada hubungan kerjasama dengan universitas di sini. Umpamanya UKM, UM, saya kurang pasti di sini. Tetapi di kebanyakan universiti memang ada kerjasama dalam bidang penyidikan atau penelitian. Suatu perkara yang sangat positif yang kami dukung dengan kuat. Baik, terima kasih Datuk Seri. Seterusnya, Salam sejahtera. di manakah anda berada? Sebelah mana? Sini. Oh, okey. Salam Silakan. sejahtera. Nama saya Trisha Christina. Saya dari mahasiswa UMS first year. Tahniah yang berhormat atas pelantikan sebagai Perdana Menteri. Seperti yang mana kita tahu. Okey. Yes. Seperti mana yang kita tahu, selepas yang berhormat dilantik sebagai Perdana Menteri, mata wang negara kita Malaysia naik secara drastis dan kita menerima pelabur terutama khususnya dari Timur Tengah. Dan soalan saya hari ini, bagaimanakah dengan KDNK negara kita dan ke mana kita akan pergi? Sekian, terima kasih. Wah, ini macam lagu. Ke mana kita akan pergi ya? Lagu apa tu ya? Baik. Saya syukur alhamdulillah. Saya sebut tadi ekonomi ini bukan politik ya. Dia mesti berdasarkan kepada fakta. Dia tidak harus dibohongi, kalau tidak nanti rusak. Oleh itu saya sebut tentang pertumbuhan, pelaburan. Cuma alhamdulillah suku tahun pertama angka-angka itu sangat menggalakkan. Hasil negara dari pencukaian dan custom itu meningkat tinggi. Ya. Suku tahun pertama, maknanya sampai Januari, April. Kemudian KDNK saya sebut tadi 56, lebih tinggi dari negara China, Vietnam, Indonesia. Ya, di antara yang paling tinggi di ASEAN dan di Asia. Kemudian pelabur yang hadir pun banyak. Amazon. Ya. Amazon itu memilih beberapa negara dan akhirnya keputusannya ke Malaysia. Kemudian Geely yang buat Proton itu 10 bilion ringgit walaupun di Tanjung Malim. Kemudian petrokimia, syarikat petrokimia yang terbesar di dunia, Rongshan, itu juga masuk. Tapi itu di Johor. Pelancongan meningkat tinggi. Di Sabah itu pelancongan sudah hampir 2 kali ganda daripada sebelum Covid, tidak sampai masa Covid, tapi kalau hujung minggu penuh hotel-hotel semua. Jadi bagi saya angka itu menggalakkan. Cuma harus ada kewaspadaan. Sebab saya katakan iklim ekonomi dan perdagangan dunia itu agak terkesan. Pertama soal perang Ukraine Rusia yang belum selesai. Keduanya kerana kelembaban sedikit ekonomi negara China, walaupun kenyataan-kenyataan terbaru dari negara China menunjukkan ada langkah-langkah baru pimpinan negara China untuk mengangkat semula ekonomi. Jadi kita harus sentiasa waspada, belanja dengan berhemah, jaga supaya tata kelola baik, tarik pelabur-pelabur dari luar negara. Baru ini Crown Prince, putera mahkota dari UAE datang, dan hubungan antara bangsa kita membaik. Jadi kita mesti ada usaha yang gigih. Dan kerajaan-kerajaan negeri
bersama persekutuan, menteri-menteri mesti aktif betul untuk memastikan kelulusan ini cepat. Orang kita compete sekarang banyak negara. Kadang-kadang disebut ease of doing business. Orang nak labur. Kemudian banyak kerana ada 14 jabatan dia kena lalui. Dia kena tunggu EIA 2 tahun. Itu akan menimbulkan masalah. Jadi sebab itu, sementara kita mahu galakkan pelabur, kita juga harus ambil tindakan yang lebih cermat dan pantas untuk menarik pelabur dalam dunia yang giat bersaing ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu saja masa yang kita dah difahamkan. Sekarang ini pihak pengajar pun sudah bagi sign macam ni. Maksudnya itu saja masa yang kita ada. Biasalah waktu begitu mencemburui waktu yang kita ada bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Jadi mohon maaf kepada semua yang tidak dapat mengemukakan soalan untuk hari ini. InsyaAllah umur panjang pasti akan bertemu lagi. Baik, apa kata kita berikan satu tepukan yang gemuruh untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, pemimpin nombor 1 negara. Alhamdulillah, terima kasih di atas kesediaan sekali lagi Yang Amat Berhormat Datuk Seri kerana bersama dengan kita hari ini di Universiti Malaysia Sabah. Cuma saya nak sampaikan kepada Nab Chancellor, kepada kerajaan negeri dan kepada anak-anak sekalian, saya ucap setinggi-tinggi penghargaan, kesabaran, kesungguhan saudara, dan saya nak luahkan perasaan saya, harapan yang sangat tinggi generasi muda untuk menentukan supaya negara ini di garis yang betul dan diangkat sebagai negara hebat di dunia. Baik, terima kasih Datuk Seri. Itu saja masa yang kita ada. Kita berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi. Persilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk kembali ke tempat duduk. Malaysia! Malaysia! Malaysia!